min ahli syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang mesti lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah tuan-tuan dengan rahmatnya yang mencurah. Diri kita masih berada dalam inayah lindungan Allah, dipilih oleh Allah bersama-sama berjemaah membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Maka nikmat yang kita terima hari ini tuan-tuan, wajib kita syukuri dan berdoa, minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Al-Kabair, di mana pada hari ini insya-Allah tuan-tuan, kalau tak ada apa, kita akan selesaikan bab yang ke-13 ni, iaitulah di bawah tajuk meminum arak, dosa yang ke-13. Hari ni November tuan-tuan, kita mula bab ni November 2020 setahun. Tu dia tak kira lagi dengan dia punya cuti-cuti tengah-tengah tu apa semua. Memang bab ni pun agak panjang. Dan pertemuan yang terakhir tuan-tuan, bagaimana kita dah tengok pendapat ulama-ulama salaf tentang arak tu sendiri. Pada awalnya kita tengok pada larangan Allah, azab Allah. Kita tengok juga pada hadis Nabi SAW daripada larangan baginda sendiri. Dan juga sekarang ni tuan-tuan, kita dah selesai dah tengok pandangan ulama. Seterusnya insya-Allah kita nak perhabis pada hari ni tuan-tuan pada muka surat yang ke-85 di bawah tajuk kecil, hukum perkara yang memabukkan selain arak. Okey tuan, kita tahu arak ni bersifat mabuk. Jadi kita nak bincang di sini, apakah hukum kepada benda yang selain daripada arak, tapi kalau kita ambil, kita minum dia, kita tetap mabuk. Jadi kita nak bincang insya-Allah. Baik. Candu yang dibuat daripada daun ganja hukumnya haram sebagaimana arak. Orang yang menghisapnya juga akan dihukum had, yakni disebat, seperti yang berlaku kepada peminum arak. Candu lebih buruk lagi kesan dan implikasinya, kerana ia boleh merosakkan akal fikiran, hilang kewarasan, menjadi benci, lenyap sifat cemburu dan malunya serta lain-lain. Sedangkan arak kesan buruknya lebih teruk daripada candu yang boleh menyebabkan perkelahian dan pergaduhan. Kedua-duanya menyebabkan manusia boleh lupa dan lalai dari mengingati Allah dan menunaikan solat. Baik tuan-tuan, disebut di sini candu yang kita faham sebagai dadah lah, senang. Tak kiralah dari segi ganja, dari segi heroin, dari segi ekstasi, dari segi pil kuda. Sama ada benda itu dia datang daripada sumber asli, contohnya ganja yang diproses, ataupun benda yang datang daripada penghasilan sebatian kimia, sebagai contoh pil kuda. Orang panggil apa? Metapetamin ke? Benda tu dia bukan daripada benda-benda asal asli, akan tetapi dia benda yang diproses, dicampur dengan beberapa benda, maka terhasillah padanya pil kuda. Benda-benda yang ni tuan-tuan, semuanya dihukum seperti mana hukum arak. Sebab dia ambil daripada hadis yang Nabi jelaskan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun.
Setiap yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Nabi tak jelaskan di situ yang kata arak itu semestinya daripada anggur. Kalau Nabi sebut yang kata arak itu daripada anggur, maka selain daripada tu mungkin dia akan ada hukum lain. Tapi bila Nabi datangkan dalam prosa kata yang umum, apa-apa yang kalau kita makan, kita minum, dia mabuk, dia tu arak. Kebiasaannya tuan-tuan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak ada benda yang sampai tahap macam tu. Contoh makan anggur saja tak mabuk tuan. Orang yang duk minum daun ketum saja, daun ketum yang asli yang direbus tak mabuk. Ataupun di belah-belah Afrika sana tuan-tuan, dia buat Bali, arak daripada Bali saja kita makan, tak ada masalah. Akan tetapi bila dicampur, diproses dengan perkara-perkara benda-benda yang lain, dia hilang sifat asal, dia menjadi benda tu mabuk, maka benda tu dihukum sebagai haram. Jadi kalau orang tanya pasal apa dadah haram dalam Quran, dalam hadis tak sebut. Nabi sebut, tapi hadis dia hadis yang umum. Asal benda tu mabuk, hilang kewarasan, maka benda tu adalah arak. Diletakkan sebagai hukum arak. Baik. Sebahagian ulama mutaakhirin, yakni ulama yang akhir, tidak memberi pendapat yang jelas mengenai had penghisap ganja. Mereka berpendapat orang yang menghisap ganja akan diberi hukuman ta'zir, yakni peringatan. Hal demikian, mereka berpendapat bahawa perubahan akal fikiran tanpa dirasai gembira adalah sama seperti ubat bius. Di samping itu, ulama terdahulu juga tidak membahaskan secara lanjut mengenainya. Padahal tidak sedemikian. Orang yang menghisap ganja adalah lebih teruk lagi keadaannya daripada orang yang minum arak. Ia tidak dapat bertahan selagi tidak menghisapnya. Selain itu, ia juga menyebabkan manusia hilang sifat rasa malu dan cemburu serta merosakkan akal fikiran dan lain-lain. Ada kebanyakan sebahagian daripada ulama dia tak memberi hukum yang jelas. Maksud dia orang yang minum selain daripada arak tapi dia mabuk, dia tidak dikenakan hukuman sebat seperti mana hukuman minum arak. Akan tetapi tuan-tuan, nak dibahaskan di sini bahawa orang yang menghisap ganja keadaan dia lebih teruk daripada peminum arak. Ganja ni tuan-tuan, dia suka curi barang orang, dia suka pukul orang. Sama tak macam kita minum arak? Sama. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia hilang kewarasan. Yang paling ditakuti tuan-tuan, sampai tahap boleh hilang malu dan cemburu. Orang yang mabuk arak, orang yang khayal dengan ganja tuan-tuan, biasanya kalau kita tengok, kita pernah baca dalam paper, tengok dalam TV, bagaimana parti-parti liar yang diserbu oleh pihak berkuasa tuan-tuan. Dua benda utama yang akan ada di situ ialah arak dan dadah. Atas sebab apa? Sebab bila dua benda tu dah bermasuk dalam badan, malu akan hilang. Cemburu tak ada. Dia boleh melakukan apa saja, tak kisah dengan siapa pun. Jadi kita fahamlah maksud dia kan. Sebab tu Syekh tegaskan di sini, sama juga ganja dengan dadah. Jangan kata tak ada hukum. Arak dengan dadah, hukum dia adalah sama. Ganja ini ia bersifat padat dan dimakan tetapi bukan diminum. Para ulama yakni Imam Ahmad radhiyallahu an memberi 3 pendapat yang berbeza tentang hal kenajisan ganja ini. Baik, arak mabuk, ganja juga mabuk. Beza tak di situ tuan-tuan? Beza. Sebab satu cecair, satu dalam bentuk pepejal. Satu kita minum, satu kita makan. Bila mai zaman semakin maju ni tuan-tuan, orang buat dalam bentuk rokok. Kan? Buat macam dalam bentuk tembakau tu, kemudian balut-balut hisap. Maksud dia, dia cara mabuk yang tak sama, berbeza dengan arak. Jadi bagaimana nak dihukumkan? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal memberikan 3 pendapat. Yang pertama mengatakan bahawa ganja itu najis. Ia adalah pendapat yang paling sahih. Manakala pendapat yang kedua, ganja tidak najis kerana ia berbentuk padat. Manakala pendapat yang ketiga mengatakan harus dipisahkan antara padatnya dengan cairannya. Walau bagaimanapun, ia termasuk barang yang diharamkan oleh Allah sebagaimana arak, yakni khamar yang memabukkan. Baik dari segi lafaz dan juga dari segi makna. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Imam Ahmad memberikan 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dia kata ganja tu najis. Ni kita tumpu pada ganja. Sebab dia bersifat asal daripada daun. Dia bukanlah dalam bentuk cair. Jadi pendapat kedua, dia hamak kata ganja tu tak najis.
Dan yang ketiga, dia kata harus untuk dipisahkan sebab ganja ni dia dalam bentuk padat. Kalau kita tengok serbuan-serbuan polis tuan-tuan, ganja ni biasanya dalam bentuk bata-bata yang padat. Tu memang sifat dia, cara orang nak buat dia tuan-tuan. Akan tetapi daripada 3 jenis hukum yang dikeluarkan ni tuan-tuan, yang paling kuat di situ adalah hukumnya haram. Jadi tak kisah sama ada dia berbeza dengan arak yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu arak berbentuk cecair. Sebab sifat mabuk dia sama, hilang waras dia sama, hilang malu dia sama, maka ganja diletakkan sama hukum dia seperti mana arak. Jadi kalau disabitkan kesalahan dalam Islam, orang yang menghisap ganja hingga hilang kewarasan, melakukan kekacauan, kerosakan dan sebagainya, maka hukuman yang dia akan terima ialah hukuman sebat 80 kali, sama seperti orang yang meminum arak, insya-Allah. Baik. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, berilah fatwa kepada kami mengenai 2 minuman yang pernah kami buat di Yaman, iaitu al-bita', iaitulah minuman keras dari madu, dan al-mizr, yakni minuman keras dari jelai. Jelai ni jagung tuan-tuan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi anugerah bersabda dengan ringkasnya tetapi memberi pengertian yang sangat luas, iaitu setiap yang memabukkan itu adalah haram. Tuan-tuan, seorang sahabat tanya kat Nabi SAW, di Yaman pada waktu itu ada 2 jenis minuman yang menjadi kesukaan penduduk di sana. Pertama, al-bita', yang inilah minuman keras daripada madu. Asal madu. Apa madu ni tuan-tuan, hukum dia harus. Bahkan sunnah untuk kita nak minum madu. Tapi bila madu yang diperam, diubah dan sebagainya, dia menjadi mabuk. Dan juga satu lagi, al-mizr, minuman keras daripada jagung. Dua-dua benda ni halal tuan-tuan. Bahkan anggur tu pun halal. Jadi bila ditanya sebab apa, yang dipaham daripada apa yang diminum oleh arak pada zaman tu, arak yang diperbuat daripada anggur. Maka nak dapat penjelasan pada Nabi SAW, maka Nabi memberikan jawapan berdasarkan hadis yang kita sebut tadi. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dan ditambah tuan-tuan, baginda SAW juga bersabda, tiap-tiap sesuatu jika diminum banyak boleh memabukkan, maka yang sedikit pun hukumnya haram. Kalau ada apa-apa minuman yang kalau kita minum dengan kadar berlebihan, ianya boleh menyebabkan kita mabuk. Minum sikit tak ada masalah. Bila benda tu boleh buat mabuk, bila banyak, sikit dia pun adalah haram. Contoh, kita duk minum TO. Tiba-tiba mai tuan-tuan, untuk kita TO kalau kita minum 2 gelas, dia boleh mabuk. Kita jadi sampai hilang waras, tak ingat apa, tak sedar apa. Untuk kita waktu tu sikit TO tu pun adalah haram. Nak habaq contoh sebagai bagi jelas. Apa-apa, maksud dia tak kisah apa pun. Dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, kalau kita ambil juga benda tu boleh memabukkan, sikitnya juga dikira sebagai haram. Sebab dia disebut sebagai arak. Jadi nak ambil sikit penjelasan daripada 2 hadis ni dalam kitab asal. Bagaimana disebutkan 2 hadis di atas menegaskan dari hal hukum pengharaman apa saja yang memabukkan. Tidak mesti ia berupa minuman saja, bahkan termasuk juga makanan dan sebagainya. Dan tidak semestinya minuman itu daripada perahan anggur atau kurma atau jagung atau apa saja yang biasa dibuat daripadanya arak atau minuman keras. Namun hukum haramnya itu menyeluruh terhadap apa saja yang boleh memabukkan. Jadi Syekh jelaskan tuan-tuan, berdasarkan 2 hadis tu tuan-tuan, yang kata haram ni tak kira makanan, minuman dalam bentuk apa saja, sama ada kita ambil sedikit tak mabuk, ambil banyak mabuk, semua itu dikategorikan sebagai arak yang diharamkan hukumannya. Kemudian hukum haramnya tidak pula semata-mata didasarkan boleh memabukkan orang yang tertentu, yakni apabila tidak memabukkan orang itu tidak pula menjadi haram baginya. Bukan begitu. Sebab ada orang apabila meminum sedikit daripada minuman keras itu tidak memabukkan kerana sudah terbiasa dengan minuman itu. Akan tetapi hukumnya mutlak dan tegas, iaitu apabila yang sedikit dapat memabukkan orang biasa, maka seteguk daripadanya juga menjadi haram walaupun tidak memabukkan.
Contoh paling mudah kita ambil ketum. Ketum yang diproses. Kalau kita yang tak pernah minum tuan-tuan, mungkin sedikit yang kita minum itu boleh memabukkan kita. Tapi untuk orang yang biasa minum, dia buh 2-3 paket, dia tak ada apa, dia steady lagi. Adakah untuk kita yang sedikit minum mabuk haram, untuk dia yang minum banyak tak mabuk, tak haram? Syekh kata apa? Tak. Apa-apa makanan atau minuman yang diambil sedikit boleh memabukkan manusia, yang banyaknya juga adalah haram. Maka siapa pun tak boleh ambil, walaupun dia ada antibody yang kuat, walaupun dia dah mampu bertahan daripada mabuk, hukumnya tetap haram. Jadi ni bab pemakanan kena jagalah tuan. Rasanya kita tak ada lah kot makanan sampai tahap macam tu kan. Cuma yang ada di sekeliling kita benda boleh mabuk ni ketum, dadah, arak, benda-benda tu je lah. Cuma mungkin makanan-makanan kalau kita makan terutamanya di restoran-restoran 5 bintang, di kedai-kedai yang mahal, kadang-kadang dia masak tu tuan-tuan, dia campur dengan wine. Memang tak mabuk, dia bukan bau banyak pun. Wine tu nak bagi timbul sedap dia tuan-tuan, nak naikkan bau dia. Akan tetapi sedikit yang dicampur walaupun tak memabukkan, hukumnya tetap haram. Kita tak boleh makan masakan yang macam tu. Dia kalau harga mahal tu kira lain, kena tengok ingredient dia. Pastikan yang kita makan ni betul-betul benda yang halal di sisi syarak. Kemudian sikit lagi tuan. Demikian pula hal ini dapat dikiaskan dengan judi. Walaupun jika yang dijudikan itu wang yang tidak bererti apa pun, seumpama dengan 1 sen sahaja, yang mana tidak memberi bekas kepada orang yang untung atau yang rugi dalam perjudian itu. Namun perjudian itu walaupun dengan 1 sen tetap haram hukumnya, kerana hukum berjudi itu adalah mutlak haram. Syekh nak bagi kita faham lagi, walaupun kita makan makanan yang ada wine sikit ya pun, dan kita makan tak mabuk pun, walaupun kita bukan ahli minum wine, tak pernah minum wine, first time kita makan pun memang tak mabuk sebab jumlah dia terlalu sikit. Syekh hamak macam judi. Walaupun kita berjudi dengan jumlah wang yang kecil. Hari ni saya berjudi dengan tuan-tuan, kita letak sekupang. Sekupang ni tuan-tuan, budak-budak jumpa tepi jalan pun tak ambil dah ni. Sekupang tak ada nilai. Apa yang boleh kita buat dengan sekupang tuan-tuan? Bolehlah sebiji hack. Hack 1 sekupang kot rasa dah ni. Hak tu je nilai dia tuan-tuan. Tak ada apa, kita tak pandang dengan sekupang. Tapi berjudi dengan sekupang itu, kita tetap mendapat dosa seperti mana kita berjudi, walaupun banyak mana bilangan kiranya. Sebab yang haram tetap haram, kecuali dalam keadaan kita tidak mengetahui. Kita pergi makan kedai biasa je, kedai tom yam ya pun, kita order salad kat dia, tiba-tiba dia pergi buh wine. Jangan-jangan jumpalah kedai tom yam buat aku tu. Tom yam ni dia kira cili api je, dia kira nak bagi terbakar mulut je. Tiba-tiba kedai tom yam biasa bubuh wine. Kita tak tahu, kita makan. Kalau boleh diluahkan, kita luahkan. Kalau dah tahu lepas berhari-hari, apa yang perlu kita buat? Bertaubat kepada Allah sambil kita pergi tegak tokek tadi. Yang tu yang kita kena buat. Kalau benda tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau tahu, tapi kita rasa macam tak apa kot tuan-tuan, dalam bab halal haram tak boleh main tak apa. Penjelasan hukum itu telah pun tertakluk di dalam agama. Kalau kita beriman kepada Allah, kita kena ikut undang-undang hukum halal haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh buat main, tak ada alasan apa pun. Tak ada satu benda pun yang boleh kita datangkan sebagai hujah untuk menolak kehalalan dan keharaman satu-satu benda yang telah ditetapkan oleh syarak. Maksud kata kalau kita lawan pun tak menang lah, kalau benda tu dah termaktub sebagai hukum di dalam agama kita. Baik, kita balik pada kitab asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeza-bezakan antara makanan dan minuman dalam konteks hukumannya. Ini kerana arak akan menjadi padat sekiranya dimakan bersama roti. Manakala ganja boleh dicampurkan dengan air menjadi cairan yang boleh diminum. Jadi arak itu dapat diminum dan dimakan. Demikian juga dengan candu atau ganja tadi. Adapun mengenai ganja ini tidak dinyatakan pendapat oleh para ulama pada masa itu kerana ganja masih belum wujud lagi pada waktu itu.
ia baru dikenal setelah datangnya orang-orang Tartar ke negara-negara Islam. Tuan-tuan faham tak Syekh sebut apa? Arak boleh menjadi padat sekiranya dimakan dengan roti. Maksud dia, kita makan roti cicah arak. Jadi roti tu dah masuk dalam arak, dia dah jadi padat dalam tu. Oh ni tak apa, ni bukan cecair, ni dia dah masuk dalam roti dah, kita makan. Ataupun ganja. Okey, ganja memang dalam bentuk dia punya padat dia tu lah. Kita nak ubah, nak bagi boleh masuk dalam badan kita juga, kita bancuh dengan ayak. Kita rebus ke apa, akan ambil ayak dia. Walaupun kita ubah sifat dia, ubah kedudukan dia, dia tetap benda yang haram. Cuma Syekh nak abang di sini tuan-tuan, hukum ganja itu tidak dihukumkan secara khusus pada zaman Nabi SAW dan para zaman salafus salihin. Kerana apa? Kerana ganja ni benda yang terkemudian. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat, tak ada pun dengar pasal ganja. Tak ada orang yang bawa mai jual ganja. Kan? Ini cerita Piramli pula kan. Ganja candu lah apalah. Belacan tak dia cakap buat-buat. Tu dia perli tu. Sebelum tu belum ada lagi. Bila Islam semakin berkembang, maka dia datang daripada masyarakat Tartar. Yang ketika itu membawa masuk ganja, maka orang mula hisap. Maka ketika itu ulama mula bersepakat, mula berbincang dan mengambil hukum. Dan daripada hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, setiap yang mabuk itu haram dan setiap yang mabuk itu arak dan setiap arak itu haram. Daripada situ mulalah dikeluarkan hukum kepada ganja, dadah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Tentang sifatnya, ada sebuah syair yang berbunyi, pemakan dan penanamnya secara halal. Sesungguhnya itulah dua musibah bagi orang yang celaka. Demi Allah, tidak ada perkara yang menyenangkan bagi syaitan melainkan ganja. Ia boleh menjadikan ganja itu perkara yang menyenangkan dalam pandangan manusia, sehinggakan mereka menganggapnya halal dan murah. Katakan kepada pemakan ganja kerana kejahilannya, dengan memakannya anda hidup dalam seburuk-buruk kehidupan. Harga diri seseorang ibarat belian. Lalu mengapa, wahai saudaraku yang jahil, mengapa anda menukarkannya dengan ganja? Jadi syair Arab ni tuan-tuan, dia ada satu syair yang orang kata apa? Memerli, membidas orang-orang yang isap ganja ni tuan-tuan. Disebut pada ganja itu walaupun pemakan dan penanamnya melakukannya secara halal, namun disebabkan sifatnya yang boleh memabukkan, maka ia menjadi satu musibah kepada umat. Hari ini bagaimana tuan-tuan, ganja ataupun dadah kita lihat tuan-tuan, dia banyak memusnahkan terutamanya orang-orang Islam di Malaysia. Bukti dia tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan buka saja dalam AADK. Tuan-tuan tengok dari segi carta keturunan, orang yang paling banyak berada di pusat-pusat serenti, pusat tahanan dadah. Bukan kata sikit-sikit tuan-tuan, champion terus orang Melayu Islam ni. Hidup dalam keadaan dadah. Di luar sana ramai tuan-tuan yang bergelumang dengan najis dadah, ganja dan sebagainya. Anak-anak kecil pun ada tuan-tuan. Kes-kes budak sekolah rendah kisah ganja pun ada dah tuan-tuan. Zaman terlalu moden. Dan pengedar-pengedar ganja ni pula tuan-tuan, dia tak kisah siapa dah. Budak ke, orang dewasa ke, orang tua ke, asalkan benda tu boleh mendatangkan keuntungan, ada orang nak beli, dia jual. Sebab tu dadah ni musuh negara tuan-tuan. Diletakkan satu tagline, dadah musuh negara. Kerajaan menghabiskan berbilion ringgit demi nak memastikan orang yang hisap dadah ni dapat dipulihkan. Namun dari satu segi, di pasaran gelap, dadah ni menjadi satu benda yang cukup berharga untuk diniagakan. Sebab tu orang kata tuan-tuan, antara benda yang nak kaya cepat, jual dadah, jual ganja. Tuan-tuan boleh jual sepapan tu tuan-tuan, Allah. Ingat esok boleh pakai BMW lah kot. Tambah dengan keadaan lain ni pula susah nak dapat tuan-tuan. Kita pula satu-satunya taiko yang ada. Allah, memang boleh kaya tuan-tuan. Namun apa artinya kaya kalau di sana kita tidak diberi keberkatan oleh Allah? Bahkan kita disumpah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebab pekerjaan haram. Ingat tuan-tuan, orang walaupun dia tak isap tapi dia jual, maka dia akan mendapat hukuman yang lebih teruk daripada orang yang hisap. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang hisap, dia melakukan satu kesalahan di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang menjual,
Asbab dia jual benda yang haram itulah menyebabkan ramai orang jauh daripada Allah. Ramai orang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Setiap orang yang dia jual, maka dia pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang dari segi hidup sementara ni cepat kaya, duit banyak. Sehari dapat 5-6 customer tak apa dah. Oh, kaya tak sangka dah. Ganja ni tuan-tuan, saya pernah tengok lah juga, dia jual paket kecil je pun. Apatah lagi kalau benda lebih mahal, apa? Ais, syabu, hak tu lagi ya. Satu straw lah tuan-tuan. Berpuluh-puluh ringgit, beratus ringgit pun ada. Ikut kategori pula. Oh, dia pun macam derian juga. Ada hak kampung, siam, kahwin, musangking, ada macam tu. Duk ingatkan jenis-jenis tu lah. Rupanya jenis dadah pun ada grade-grade dah tuan-tuan. Memang taiko-taiko besar yang jual dadah ni tuan-tuan, Allah kemewahan jangan habaq lah. Tidur atas duit. Tapi terah mana? Lama mana? Banyak duit pun kita nak buat apa tuan? Kereta dah habis besar dah, habis mahal dah. Ferrari, Lamborghini. Rumah pun 9-10 biji dah. Hak duk atas kayangan, hak duk terbang atas langit, hak tenggelam dalam tanah, hak banglo bertingkat-tingkat, hak ada swimming pool apa, semua ada dah. Apa beza? Apa lagi yang boleh kita buat dengan duit banyak? Tak ada apa tuan, yang tu je lah. Last bila sampai ajal, tinggal semua tu. Tak bawa pi pun, lain lah bawa pi okey lah juga. Sekali nak masuk barzah dengan Ferrari dia, bubuh pergi tidur kat seat belakang tu, okey bawa masuk dengan Ferrari, jadi dia punya kanda. Balui lah juga. Dah. Duk kanda kayu-kayu murah tu. Kain kapan hat semeter RM3 tu, kain keras tu. Walaupun hidup dengan kaya pakai sutra dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita hidup ni nak cari keberkatan. Bukan kita nak cari laknat Allah. Hidup ni biar bersederhana. Cukuplah kita minta ke Allah supaya Allah Ta'ala mencukupkan segala perbelanjaan dan keperluan kita. Hak tu cukup dah tuan. Kaya sangat pun ujian juga tuan-tuan. Kalau kita kaya, kita bersifat seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, mudah-mudahan kita jadi ahli syurga. Tapi kalau kita kaya tuan-tuan, kita jadi seperti Fir'aun laknatullah. Bagaimana kedudukan kita di akhirat nanti tuan-tuan? Jadi atas apa yang kita ada hari ini, kita syukurlah tuan-tuan. Jangan duk menjerumuskan diri kita ke arah benda-benda yang telah diharamkan oleh Allah dan juga agama yang kita sayang ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Laknat Allah terhadap orang yang berkaitan arak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lu'inatul khamru ala asyrati wujuhin, lu'inatul khamru bi'ainiha wa syaribuha wa saqiha wa ba'i'uha wa mubta'uha wa 'asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wal mahmulatu ilaihi wa akilu thamaniha. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud yang bermaksud khamar, yakni arak itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, orang yang meminta untuk diperahkan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan pemakan harganya. 10 golongan yang akan disoal langsung berkaitan dengan arak, walaupun mereka tak minum. Sebab tu tuan-tuan tolong tengok ahli keluarga kita, adik-beradik kita, sahabat handai, kenalan-kenalan kita. Kalau mereka kerja di kedai-kedai yang kena serve arak, tolong tegak bagi tahu. Contoh kerja di kedai 7-Eleven, ataupun kerja di kedai Happy Mart, ataupun jadi cashier di mana-mana supermarket yang di sana dia tidak ada kaunter halal haram. Dia kerja sebagai cashier tuan-tuan. Orang mai, customer mai, non-muslim mai nak beli arak, dia kena selesaikan pembelian tersebut tuan-tuan. Dia juga tersabit. Kalau setakat alasan saya tak ada kerja lain, hak ni je ada tuan-tuan, kalaulah dia boleh faham hukum Allah, nescaya itu lebih besar untuk dia jauhkan diri dia daripada pekerjaan tersebut. Sedih tuan-tuan bila kita tengok kebanyakan pekerja 7E siapa tuan-tuan? Islam. Kedai Happy Mart, Islam.
Orang Islam yang ramai kerja kat situ tuan. Tapi arak terpaksa mereka bayarkan. Tambah jenis Happy Mart ni tuan-tuan, dia ada pula arak yang jenis mahal duk atas rak. Kita mai tunjuk, tolong ambil arak tu Ustaz. Dia ambil sai, dia piskan, dia buh dalam plastik. Berdasarkan daripada hadis ni. Ataupun orang yang membawa lori arak, walaupun dia tak minum, dia cuma bawa lori je, hantar daripada kilang pergi ke kedai, sabit secara langsung. Sebab Nabi sebut di sini 10 golongan yang akan dilibatkan secara langsung disebabkan arak. Baik. Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sama maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sami'a Ibn Abbas yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atani Jibrilu faqala ya Muhammad inna Allah azza wa jalla qad la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa sharibaha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqiyaha wa mustaqiyaha. Rawahul Bukhari. Hadis sahih yang bermaksud, telah datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihi salam lalu berkata kepadaku, hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat arak, yakni zatnya, peminumnya, pemberi minum, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pengangkatnya yang diangkat kepadanya, dan pemakan harganya, orang yang memberi minum dengannya, dan orang yang diminta supaya diberikan minuman itu. Jadi ada dah maksud tadi penjual tuan-tuan? Ada. Ataupun kalau kita tahu sahabat-sahabat, orang-orang yang rapat kita kerja hotel. Kerja hotel tambah-tambah di bahagian dapur tu tuan-tuan, nak kena serve arak dan sebagainya, tolonglah nasihat dia. Kita sangka baik, mungkin dia tak tahu. Jadi orang pernah tanya juga, Ustaz, saya kerja hotel tapi bahagian housekeeping, kemas-kemas bilik. Tapi hotel tu memang ada jual arak. Gaji saya halal tak? Hak tu halal. Hak tu gaji dia boleh gunakan, tak ada masalah. Tapi jangan dia langsung pergi kerja bahagian-bahagian yang padanya terlibat dengan arak. Jadi kita ni tuan-tuan, kira kita dengan arak, kita dengan dadah ni kira tak ada langsung apa-apa kaitan. Kita tolong beli ke orang ke, kita ambil bagi ke orang ke, tak kisah. Apa saja yang berkaitan dengan dadah dan arak ni, tolong kita jauhkan. Jangan sama sekali kita ambil benda ni sebagai benda yang ringan. Walaupun kadang-kadang kawan besar ni handuk taman wakaf kan, hampir rumah lorong belakang tu memang dia duduk jual, hantu pergi beli set ketum 3 bungkus. Kita pun tak apalah nak pergi kerja sama kata, dia kawan tu, kita pun tolong pergi beli. Kita tak minum pun beli baik kat dia tuan-tuan. Kita juga akan disabitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada benda boleh tolong. Benda yang melibatkan hukum hakam agama, kalau tak dibenarkan, jangan sekali-kali kita buat. Kesian ke apa ke, sepatutnya bila kita dengar macam tu, kita kena ceramah pula kat dia. Hang takkan duk buat benda-benda haram macam ni. Kita pula kena marah dia, kena tegur dia. Tapi tak, kita pergi support dia. Sekali kita beli kan, lepas tu dia kerja order kat kita. Jadi kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran, kita ambil perhatian yang serius terhadap benda ni. Mungkin di kalangan persekitaran kita tak banyak tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan berjalan merantau, pusing kot seberang ni sudah tuan-tuan. Belah seberang ni dia mungkin arak ni kurang famous. Belah pulau banyak orang Melayu minum arak. Belah seberang ni kita tak jumpa, tapi kalau main dengan koroi, main dengan ketum, memang cukup ramai. Cukup ramai. Ya, taman saya sudah tuan. Port besar tuan, Seberang Jaya, Port besar, Taman Sembilang. Yang tahu-tahu lah. Tu dia berperiuk-periuk tuan, bungkus siap apa semua. Kita bukan tuduh, kita tengok dengan mata kepala. Syarat nak jual mesti plastik hitam. Plastik lain kan tu. Terang mana sangat nak kaya tuan, terang mana sangat nak kita nak berada, melainkan di sana ada keberkatan daripada Allah. Kalau kita pernah terlibat dengan perkara-perkara ni tuan-tuan, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kalau kita tahu ada orang terlibat perkara-perkara ni tuan-tuan, kita gagahkan diri kita, beranikan diri kita untuk tegur, untuk bagi tahu. Moga sama-sama kita boleh kembali dan mendapatkan sinar cahaya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, selesai kita pada bab yang ke-13 ni, dosa melibatkan arak. Dan insya-Allah jika ada pertemuan yang akan datang pada bulan hadapan, sihat tubuh badan panjang umur, kita akan sambung pula pada dosa yang ke-14, iaitu tajuk berjudi. Judi ni pun sedap tuan-tuan, sebab judi zaman moden ni dia dah tak macam zaman dulu. Judi zaman dulu dia sabung ayam kan, dia pergi main kuda, duk pergi Padang Polo tu. Kalau kita tengok kalender kuda tu, bawah tu saya kira adalah Ipoh Race Day, Penang Race Day, tu semua judi je tu. Tapi zaman lah main judi tu, kok handphone boleh judi. InsyaAllah kita akan kupas dengan lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Saya berhenti setakat ni dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tentang kebaikan, mudah-mudahan orang yang faham tu dia melaksanakan, kita akan dapat pahala daripada Allah SWT insya-Allah. Ya betul. Tentang perkara yang pada umumnya tak boleh pakai mabuk, tapi pada setengah orang jadi mabuk sangat. Contohnya macam pinang. Ada orang yang kalau pinang mabuk tu, dia macam hayal, kisah semua. Ada yang haram. Okey, dia dari segi kebiasaan kita tengok dari segi majoriti. Kalau kata dia ada untuk ada, kita ambil contoh macam allergic ubat lah. Allergic ubat. Kebiasaannya ubat ni semua orang boleh makan. Tapi ada orang-orang tertentu je tak boleh makan. Ataupun macam baby dengan susu. Biasanya baby susu formula ni susu lembu. Cuma ada beberapa peratus yang kecil tak boleh, dia ada allergi. Jadi pinang ni kalau kita ikut dari segi hukum asal, kebanyakan orang makan tak ada masalah. Dan orang yang memang gila sirih ni, dia bukan kata sikit-sikit. Habis satu, tak ada apa. Cuma mungkin untuk seseorang yang tertentu, dia tak boleh makan benda tu, maka kita tak boleh hukum benda tu sebagai haram. Tapi kalau majoriti benda tu berlaku, dan memang kalau orang ramai makan, semua yang makan dia akan rasa mabuk, cuma ada segelintir saja yang makan tak mabuk, dia ambil pada hukum majoriti tadi. Jadi dari segi pinang ni, sebab kalau nak kata haram, memang dah lama dah dia akan keluar hukum. Tapi sebab majoriti yang makan tak jadi apa, maka dia tetap dengan keharusan dia. Wallahualam. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.